muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya kita melafazkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertemu pada malam ini. Moga-moga ianya satu pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga majlis kita ini diberkati Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita membaca kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta, karangan ataupun tulisan daripada Imam Hujjatul Islam Abu Hamid ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala. Terjemahan daripada kitab ini diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita dah baca beberapa perkara sehinggalah kepada perkara berkaitan dengan nasihat yang ke-15. InsyaAllah kita sambung pada hari ini iaitu nasihat yang ke-15. 8 wasiat Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Wahai anakku yang tercinta, Imam Hatim Al-Asam pernah ditanya oleh gurunya Imam Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, engkau telah belajar daripadaku selama 30 tahun lamanya, maka apakah ilmu yang telah engkau dapatkan daripadaku? Hatim Al-Asam menjawab, aku telah dapat menghasilkan 8 faedah daripada segala yang aku pelajari. Pada himmahku 8 faedah ini sudah memada untukku, kerana aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraanku pada hari kiamat nanti. Lalu Imam Syaqiq berkata, apa dia 8 faedah itu? Imam Hatim Al-Asam menjawab, 8 faedah itu ialah, insya-Allah kita bahaskan pada malam ni beberapa faedah daripada 8 faedah yang disebut oleh Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim ni pernah ditanya oleh guru dia yang namanya Imam Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu taala. Dua-dua ni tu alim. Dia tanya oleh guru dia, setelah mana dia berguru selama 30 tahun lamanya. Tuan-tuan, 30 tahun mengaji dengan gurunya Imam Syaqiq Al-Balkhi. Kita ni ingat kalau 3 tahun pun rasa cemuih dah. 3 tahun. Ni 30 tahun tuan-tuan duk dengan tok guru ni, duk talaqi, duk apa kita kata, duk mengaji dengan seorang guru hampir 30 tahun. Lama tuan-tuan mengaji ni. Ya tak? Kita ni kadang mengaji pun guru pun tak apa nak kenal tuan-tuan. Jadi kemudian duk rasa kita ni tok alim dah. Ni lah, kita ni lah. Kita bukan sebut kat orang lain, kita hak cakap ni lah. Saya ni tu saya sebut kepada tuan-tuan, kalau ada salah dan silap, tuan-tuan tolong tegur lah. Kita ni pun tukang baca tuan-tuan. Saya ni tukang baca. Moga-moga ada manfaat bagi saya dan juga tuan-tuan. 30 tahun tuan-tuan mengaji, tok guru tanya pada murid ni, apa yang kamu dapat daripada 30 tahun kamu mengaji ni? Tu pertama dia tanya. Jadi Imam Hatim ni siapa? Tuan-tuan boleh tengok rujuk. Imam Hatim ni seorang imam yang besar, guru yang besar. Al-Asam ni pasal apa? Pekak. Guru ni pekak tuan-tuan. Bukan pekak sungguh. Pekak tu dibuat-buat kerana apa? Nak menjaga air muka seorang perempuan yang datang bertanya soalan kepada dia. Sambil duk tanya tu, perempuan ni secara tak sengaja terkentut tuan-tuan. Diriwayatkan dia kisah ni bukan berlaku perkara yang memalukan. Terkentut, kadang ada sebutnya. Jadi dia ni jadi malu lah perempuan ni. Depan tok guru nak tanya, tiba-tiba berlaku benda yang memalukan. Tok guru ni pula buat-buat tak dengar. Kan dok buat-buat pekak. Kan ada sebut menyebut dia pekak sehinggalah perempuan ni meninggal dunia. Kenapa? Nak jaga hati tu. Nak jaga hati kawan ni supaya tak rasa malu dengan apa yang berlaku. Kalau kita tuan-tuan canang satu FB, canang seluruh dunia ni lah cerita
kat orang yang tuan-tuan nak. Kita nak canang ni boleh gelak bahan ni satu maharaja lawak lah. Kalau boleh ni satu dunia Malaysia ni nak cerita kat orang, boleh bahan orang ni syok tuan-tuan. Dan tapi ni Tok Guru ni ajak pada kita, jaga akan perasaan orang ni tuan-tuan, sehingga digelar dia Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Baik, apalah kisah ni macam mana pun, yang kita ambil iktibar di sini, dia seorang ta'alif. Guru dia bertanya, apa benda yang kamu dapat daripada aku setelah kamu 30 tahun kamu mengaji dengan aku. Jadi kata Imam Hatim, pada ummahku 8 faedah ni sudah memadai bagiku. Aku merasakan aku dapat buat 8 kesimpulan. Bila mana 30 tahun aku duduk mengaji ini, 8 kesimpulan yang aku boleh simpulkan dalam kehidupan aku daripada aku duduk mengaji ini. Jadi kerana aku mengharapkannya pada keselamatan dan kesejahteraan pada hari kiamat. Kita ni nak selamat dunia dan akhirat lah. Nak selamat dunia dan akhirat, keselamatan kita harap. Ada orang yang nak selamat dunia saja, dia akhirat dia tak kira dah. Kan dia kata akhirat ni biar lagu mana pun, yang penting dunia dulu. Kan dunia ni hanya sekali, dia kata. So kita buat apa? Kita enjoy. Ada kata hidup hanya sekali, hidup dunia lah sekali ya. Kenapa? Kerana dia tak yakin dengan perkara akhirat. Dia tak yakin dengan kehidupan setelah kematian. So dia kata apa? Kita kena enjoy ya. Enjoy tu yang penuh stadium Bukit Jalil. Jadi moga-moga kita kata tak ramai lah orang Islam kita tu. Moga-moga. Tapi kalau kabarnya penuh jugalah tuan-tuan. Betul kena perhati tengok anak-anak kita. Kan cucu cicit kita ni ada yang duk pijuan sekali tuan-tuan. Jadi satu tempat yang tak elok, tempat yang tak baik tuan-tuan, dalam keadaan waktu ketika yang tak baik tuan-tuan, duduk penuh kat situ. Sebab tu Luqmanul Hakim, dia pesan kepada anak dia ketika anak dia nak musafir. Bila mana Luqman kata pada anak dia, wahai anakku, kalaulah kamu bertemu tempat orang yang buat baik, duk mengaji ilmu, singgah, dengar dulu. Walaupun kita ada kerja dengar Ustaz, lagi kemudian bangun, nak ambil berkat, nak ambil kebaikan daripada majlis ilmu. Lepas tu tuan-tuan duk teringat isteri pesan beli roti canai, tak apa bangkit lah. Bila beli dulu, takut lagi mengamuk pula di rumah. Pesan tom yam apa-apa balik. Dengar sekejap, balik, tak ada masalah. Kenapa? Kita ada urusan. Cuma kita nak ambil berkat pada majlis itu. Dia pesan pada anak dia, singgah duduk, ambil keberkatan, kebaikan daripada majlis. Kalau jumpa pada majlis maksiat, jangan singgah, lari. Kenapa? Takut bala Allah, murka Allah turun kena sekali kepada dia. Dia pesan macam tu. Hari ini tuan-tuan berebut sambut di lapangan terbang tu, serupa sambut ulama. Tuan-tuan berlari penuh stadium KLIA tu. Macam nak runtuh KLIA. Masya Allah tuan-tuan. Ni masyarakat kita hari ni. Ni anak-anak kita lah, remaja. Yang hari ni duk minat ni macam-macam ni. Moga-moga Allah berikan hidayah. Allah berikan kita kata petunjuk kepada mereka ini tuan-tuan. Moga-moga menghimpunkan mereka semua bersama-sama dengan majlis-majlis yang baik insya-Allah. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak keselamatan di akhirat. Itu yang pentingnya. Pada dunia ni tuan-tuan sekadar mazra'ah, sekadar tempat ladang cucuk tanam kita. Kita hari ini bercucuk tanam dengan ibadat-ibadat yang wajib. Kita bercucuk tanam dengan ibadat-ibadat sunat. Kita bercucuk tanam dengan mengaji ilmu, dengan dengar tazkirah, dengan bacaan tahlilan, dengan zikir dan sebagainya. Semua itu adalah cucuk tanam yang kita nak tuai di akhirat nanti. Bukan kita nak tuai esok. Tidak ada orang tanam satu-satu pokok ataupun tanaman, hari ini tanam, esok nak tuai. Kecuali ketika di akhirat. Suatu golongan dia cucuk tanam tuan-tuan dapat tuai. Cucuk tanam dapat tuai. Itu golongan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi bertemu golongan tu. Allah hebat tuan-tuan. Dan tapi atas dunia, kita cucuk hari ini tuan-tuan, kita mungkin tak dapat esok. Tetapi kita akan dapat setelah kematian kita. Kita dapat di saat kita mengharapkan pertolongan daripada Allah.
kita mengharapkan pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita nak dapat nanti tuan-tuan. Keselamatan di akhirat, iaitulah hidup yang selama-lamanya. Kan tak? Itu hiduplah selama-lama. Dunia ni start tuan-tuan, esok lusa mati kita. Kan tak? Orang ingat dah sehari dua, tahlil kita baca dah sehari dua. Takkan kita nak buat tahlil tiap-tiap malam. Tu imam pun kata, tiap-tiap malam Pak Haji ni seorang tahlil ni jenuh. Ya tak? Tu pun tuan-tuan ada masa-masa. Sampai satu masa kadang anak pun lupa. Tak ingat dah kita. Ya, mak ayah kita, tok nek kita mati pun kita kadang lupa nak sedekah Fatihah pun lupa. Ya, Fatihah pun tak sedekah. Ya tak? Kadang-kadang kena disibukkan kita dengan dunia. Lalu Imam Syafiq berkata, apa dia? Dia tanya, abang main. Apa dia 8 perkara yang kamu dapat tadi? 8 faedah itu ialah faedah yang pertama. Sesungguhnya aku melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Lalu aku mendapati bagi setiap makhluk ini mesti ada sesuatu yang dikasihinya dan diasyikinya. Dan aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada sesuatu yang dikasihi itu hanya menemani kekasihnya sehingga sampai ia sakit sahaja. Dan ada pula yang sentiasa menemaninya sehingga ke dalam kubur, manakala yang lainnya akan terus balik dan tidak mahu untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur. Lalu aku terus berfikir dan akhirnya aku membuat kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia, yang mengiringi kekasihnya ke dalam kubur dan menjadi penghibur dan teman setia. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amalan soleh. Maka aku terus menjadikan amalan soleh ini sebagai teman dan kekasihku, supaya ia dapat menerangi kuburku dan menghibur hatiku, dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian. Itu satu tuan-tuan. Yang pertama ni, semua kita ni ada benda yang kita asyik, benda yang kita syok, benda yang kita ghalib. Orang Kedah kata ghalib. Dia boleh buat tu ghalib lah. Kan, ghalib duduk. Ada orang ghalib balik rokok daun. Duduk 2 jam tu balik rokok daun, cucur padam. Dia contoh rokok daun tu kan, dia ghalib. Dia pusing api padam lah. Lagi cucur balik. Rupanya dia duduk buat gerintir rokok tu tuan-tuan. Sejam tak? Dia boleh ghalib. Kita kata, boleh duduk cucur rokok sampai sejam no. Kenapa dia ghalib? Hak kita tengok pun lemah. Pasal kalau kita tak biasa. Dia ada benda tuan-tuan, perhati, kita cari dalam diri kita. Kita ada benda yang kita asyik kita buat. Kerana kita juga tuan-tuan selesa dengan orang yang sama keasyikannya dengan kita. Maknanya kita ada grup-grup kita lah. Kan, hak ni grup yang jenis duk menyembang bola. Hak ni grup kayuh gerek basikal. Hak ni grup naik motor pun rata teruk dah. Yang grup ni duk sembang bak kereta. Yang ni duk boleh main dan haji. Umrah tapi dia duk naik haji tiap-tiap hari tuan-tuan. Duduk kedai kopi main dam, dia duk boleh. Meja dam tu duduk kali 2 orang tu je. Orang lain tak boleh tumpang. Ada juga jenis tu tuan-tuan. Ada orang ghalib dalam grup mancing. Ada yang ghalib dalam grup duk main badminton. Dia masing-masingnya dalam keadaan apa yang kita suka dan kita selesa dengan orang yang kita suka tu. Dalam grup ni sama, minatnya sama. Boleh masuk kan? Kalau tuan-tuan jenis minat mengaji, tuan-tuan nak duduk dalam orang yang minat mengaji, tak boleh masuk. Tak boleh masuk, kita tak kena jiwa. Kata, apalah haru budak-budak ni. Apalah lah, haduk K-pop tu. Tuan-tuan dengar lagu K-pop tu pun tuan-tuan semak perut. Semak perut, lemah perut, tak ketahuan perut ngabah. Kan, kata-kata apalah budak ni suka sangat, lagu pun tak ada jiwa. Pasal apa? Kita duduk zaman kita. Zaman dulu ni tuan-tuan lagu tak ada macam lah ni. Dia lain. Jadi jiwa ni masing-masing. Dan keasyikan itu melihat kepada apa yang kita suka dan apa yang kita minat. Baik. Jadi semua manusia tu Imam Hatim Al-Asam kata, dia kata semua makhluk yang ada ni, dia kata aku dapati semuanya mesti ada sesuatu yang dikasihinya
Dan kita pun ada benda yang kita kasih tu. Cumanya kita nak kenal pasti, kita ni suka apa. Kita duk kasih apa. Kita duk asyik dengan benda apa. Tak begitu. Dan dia kata jadi sebahagian daripada benda tu, ada yang akan menemani kekasihnya sehingga dia sakit. Sampai waktu sakit, dia dah tak boleh buat dah. Sampai sakit, tuan-tuan, dia dah tak boleh nak mancing. Sampai sakit, dia tak boleh dah nak menebah. Main golf, contoh dah. Duk main golf sampai sakit pinggang, tak boleh dah. Dia kata pinggang pun duk lari kelain dah. Sekali pun pinggang pun lari, bukan kata bola pi, pinggang pun pi. Tak boleh. Sampai masa sakit, tuan-tuan, dia tinggal. Rupa kita lah, tuan-tuan, perhati. Enak, ada ni dia suka main bola satu masa, sepak bola pun, tuan-tuan, bukan bola pi, dia jatuh. Enak, tak lah. Ya? Jadi ada orang yang dia asyik, keasyikannya, tuan-tuan, dia akan terpaksa tinggal kerana faktor apa? Faktor kehidupan, umur, usia ataupun sakit dia. Maka dia meninggalkan apa yang dia asyik apabila dia sakit. Dan ada benda yang dia asyik tadi ditinggal ataupun teman dia sehingga ke dalam kubur. Dia sampai kubur saja. Ada yang orang yang dia kasih, ada orang yang dia asyik sama-sama atas dunia, dia hantar sampai kubur, masuk dalam kubur, dia pun tinggal. Bye-bye. Assalamualaikum, kami balik dulu. Hak kita duduk bawah, yang nak pergi mana, takkan nak tinggal pun seorang-seorang sini. Tak duduklah seorang-seorang. Dan kami ni ada benda yang kami nak asyik lagi. Tak, hang asyik dalam tu lah. Ibarat dia tanpa hang asyik dalam tu, kami ni ada benda yang kami nak sambung rai, kami nak sambung kayuh geret, kami nak sambung smash berapa semua dalam badminton dan semua, yang hang tu duduk berehat dalam tu. Enak, tinggal, tuan-tuan. Kawan duduk sekali. Berpuluh tahun kita habiskan masa dengan dia. Berpuluh tahun kita bersama-sama dengan dia. Berpuluh tahun kita menghabiskan waktu umur dengan dia. Tiba-tiba di saat kematian kita, dia tinggal kita di dalam kubur. Isteri kita yang jadi teman setia kita, tinggal kita. Yang nak pergi mana yang? Tuan-tuan panggil yang ke Anja. Kalau Anja, Pak Uda. Nah, Anja nak pergi mana Anja? Tinggal saya, tinggal. Abang duduk seorang. Tak jumpa lagi kita, tuan-tuan, orang yang minta dari 2 liang. Bukan mati seorang je. Betul, matinya isteri saya. 1 liang lagi saya nak duduk sebelah dia, nak tunggu dia. Tak jumpa lagi lah, tuan-tuan, suami yang begitu setia, begitu rupa, melainkan semua sebagai lebih kurang Pak Haji Bakhil juga. Haji Bakhil demam korosat dia, tuan-tuan. Lupa Cikgu Murni cergas dia. Tuan-tuan, start. Haji Bakhil ni, tuan-tuan, demam korosat. Masuk Cikgu Murni, tuan-tuan. Budak-budak boleh pakai duit banyak. Bagi kat cikgu habis duit. Mudah. Nah, tak ada lagi, tuan-tuan, teman. Walaupun isteri kita tak sanggup dia. Walaupun suami kita tak sanggup dia. Untuk teman kita sehingga bila mana kita mati. Jadi Imam Syakir kata apa? Manakala yang lainnya terus balik dan tidak mahu untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur. Apa jua yang kita asyik, apa jua yang kita suka di atas dunia, tinggal kita. Ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri di dalam kubur. Lalu aku terus berfikir, Imam Syakir kata, aku pun fikirlah. Kenapa? Kerana akhirnya aku membuat kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih itu kekasih yang setia. Kita nak kekasih yang setia. Isteri nak suami yang setia. Suami nak isteri yang setia. Jadi bila mana kita dalam kehidupan kita nak berkasih dengan orang yang setia, dengan benda yang setia. Setia sehingga mana? Bukan sekadar setia sehingga hujung nyawa, tetapi sehingga ke akhirat nanti. Itu yang kita nak. Yang setia tu. Kenapa? Kerana Nabi sebut kita ni akan bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Kita ni nanti, tuan-tuan, akan dibangkitkan dengan orang yang kita suka dan orang yang kita sayang. Itu dia tu. Kalau kita duduk terkinja-kinja, kita duduk lompat-lompat, kita duduk menjerit-jerit, duduk sambut Blackpink lah, apalah sebagainya, tuan-tuan. Kalau lah di akhirat nanti tak dapat hidayah dia bangkit dia sebagaimana keadaannya hari ini, tuan-tuan. Yang suka tadi, yang sayang tadi, yang berhabis duit tadi, akan dibangkitkan dengan orang yang dia suka. Maukah kita bangkit dengan golongan-golongan yang tidak mendapat hidayah dan petunjuk Allah? Bagaimana kita nak mendapat keselamatan?
Bagaimana kita nak mendapat kasih sayang dan rahmat daripada Allah? Bagaimana kita nak mendapat pengakuan daripada Rasulullah? Kamulah umatku yang akan bersama aku. Nak dapat minum daripada telaga haud baginda Nabi SAW. Kalaulah pada kehidupan kita, kita tidak pernah kasih, kita tidak pernah sayang, kita tidak pernah tunjuk betapa kasih dan sayangnya kita kepada Rasulullah SAW. Tak sanggup kita nak habis duit, tak sanggup kita nak habiskan masa untuk mendapat cinta Rasulullah. Tuan, tiket paling murah di Bukit Jalil semalam dengar kata lebih kurang 300. Tak silap saya lah, duk baca-baca tu 300 kot, lebih kurang 300 ke tak, wallahu a'lam. Tu paling murah lah. Hak paling mahal tak tahu. 300 ni kan. Mana? Hak kuliah mengaji ni tuan-tuan, bukan kena duit pun. Free kan? Tak ada kan, tapi dia kata tak apa nak syok, ustaz dia bercakap saja, suara pun tak sedap saja. Hadapan ni menyanyi suara sedap. Tunggu tuan-tuan. Menyanyi 3 lagu boleh 10,000 tuan-tuan. Kan tak? 3 lagu tak sampai 1 jam. Hak mari ustaz duk kuliah ni tuan-tuan, sejam lebih kadang tak ada apa lah. Kita bukan duk harap bayaran tak. Tetapi tuan-tuan nilai dia tu. Sebab apa? Sebab lontaran suara tu sedap. Berbanding dengan ilmu. Tetapi apatah kalau orang yang lontaran suaranya sedap, tetapi melontar dengan kalimah-kalimah, lagu-lagu yang mendekatkan kepada Allah, itu adalah lebih baik. Kan tak? Kalau orang kita hak nasyid, hak menyanyi-menyanyi lagu ketuhanan, tu bagus ya. Dalam suara sedap, dia boleh tarik perhatian orang, tetapi dia bawa mesej yang baik. Allah tuan-tuan, lagi lah elok. Kan? Baguslah. Cara masing-masing. Tak ada salah. Tapi hak salah apa? Hak duduk lara tak ingat kepada Allah, tak ingat pada Rasulullah, tak ingat kepada halal dan hukum halal haram dan sebagainya. Itu tak boleh. Baik. Kemudian dia sebut. Kita sebut tadi tuan-tuan, bila sampai kubur ni kita nak jadi peneman setia siapa? Nah, kita nak cari kekasih tu lah. Dan dia kata sebaik-baik kekasih yang kita nak berkawan, yang nak kita asyik, yang akan menjadi penghibur dan teman setia ketika kita berada di dalam kubur. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian. Tak ada benda yang akan sama-sama dengan kita. Walaupun pada perkara-perkara yang kita asyik atas dunia, dia takkan ada yang akan sanggup bersama-sama. Dia takkan pergi sama-sama dengan kita. Selain daripada amal soleh. Itu dia, tuan-tuan duduk. Dia nak abang tang ni, iaitu siapa kekasih ni? Kekasih ni namanya amal soleh. Amalan soleh yang kita lakukan di atas dunia, yang dia akan menjadi teman ketika mana kita berada di liang lahat, di saat perseorangan kita di dalam kubur nanti. Amal soleh hak kita dok buat atas dunia ni. Jadi kita faham di sini tuan-tuan, segala perbuatan kita di atas dunia yang dikategorikan sebagai amal soleh, dia akan jadi teman kita di dalam kubur. Tahu tu dia tidak. Jadi kita nampaklah, jadi kita duk perlu buat amal soleh. Kenapa? Amal soleh ni adalah teman yang baik, teman sejati, teman yang akan bersama-sama di dalam kubur. Jadi kita pun carilah amal soleh yang kita begitu asyik. Amal soleh ni banyak. Ada orang dia rajin baca Quran. Ada orang dia rajin wirid zikir. Ada orang dia rajin baca buku sirah sebagainya. Jangan baca buku sejarah macam Pak Maon saja sudah. Buku sejarah Pak Maon. Tuan tahu Pak Maon? Tak tahu noh. Maon ke apa nama Maon lah noh. Pak Maon Doremi. Baca buku sejarah tu haji. Kan buku sejarah dia punya kata lain macam. Siap dekat dalam buku tu kan. Punya teruk dia nak abang tuan-tuan noh. Dia nak sampaikan kepada kita. Ada orang sampai teratur teruk dia. Yang tak tahan tuan-tuan, ada syarahan agama tu lagi teruk tuan-tuan. Dan bohong isteri ada syarahan agama. Dia jadi kita. Nak hamak kat kita tuan-tuan, yang duk nak jadi lama duk jadi karut ni tak kira muda, tak kira tua. Tapi tengok pada dia asyik dia macam mana. Kenapa? Orang tua ni dia tuan-tuan, dia asyik dia apa? Asyik dia nak pergi uluh ini. Tu yang dia jadi tu, dia asyik, dia suka. Tu yang dia pergi ke arah tu. Anak abang kita jangan jadi orang tua lagu tu. Patutnya ni ingatlah tangga masjid.
Ingatlah kepada kematian ni amal soleh yang kita buat nak jadi teman kepada kita. Dan dia akan jadi teman dan kekasih kita supaya ia dapat menerangi kuburku. Jadi Syekh ni kata apa? Amal soleh ni nanti akan menjadi menerangi. Dia menerangkan kubur kita. Kubur ni kan dia gelap. Ya tak? Dalam ni tak kubur pun tuan-tuan, kalau tutup lampu semua ni gelap ni tuan-tuan. Luar ni pun gelap lagi ke? Gelap. Apatahkan lagi tuan-tuan liang lahat besar mana? Nah, liang lahat besar mana? Allah kata, sekadar kalau kata ada sebut apa, 7 kaki membawa pada 3 kaki dalam pula tu luas lagi. Tapi dia ada pula liang dalam tu. Hak muat-muat kita, ya tuan-tuan. Allah, bukan sekadar tu saja. Tutup pula dengan papan, bubuh pula tanah timbun, tekan pula bagi rapat. Allahu Akbar. Oh, hampa ni buat apa? Sanggup ke hampa tinggal aku lagu ni? Dah lah tu hampa kambuh pula aku ni. Siapa nak tunggu? Siapa nak tunggu kita? Mana? Itu dah tu panggil. Nah, duk panggil, oi, hampa ni tinggal aku ke? Tak dengar ah. Kalau dengar pakai lari dulu tu imam lari dulu. Ya tak? Kita tak dengar. Nah, tegak dalam tu macam mana keadaan wallahu a'lam. Nah, tuan-tuan, kita ni masing-masing semua ni akan rasa. Kita akan rasa bagaimana hak kita duk cerita ni tuan-tuan, bukan tuan-tuan, saya pun akan rasa macam mana. Cumanya kita tak boleh nak sampaikan bagaimana perasaan kita. Bagaimana rasa kita, bagaimana pengalaman orang yang dah masuk dalam tu, dia nak cerita bagaimana keadaan dia dalam liang lahat tu, dia tak ada cerita kepada kita. Melainkan kita mendapat riwayat-riwayat daripada Nabi SAW. Dan juga ni pesanan daripada guru-guru kita. Imam Hatim kata, dia kata akan menerangi kubur kita nanti dengan amal soleh. Maka kita dapat yang kedua, iaitu apa? Kita nak kena buat amal soleh, dan amal soleh ni menjadi seolah-olah lampu kepada apa? Kepada kubur kita. Dia seolah-olah jadi lampu pada kubur kita. Dan menghiburkan hatiku. Dia jadi penghibur pula. Lepas tu kita duk baca tu, tuan-tuan duk baca suratul Mulk. Nah, suratul Mulk tu. Lepas pada Isyak tu. Kan? Dia tu jangan duk berkelahi pula. Ada tak mau baca, tak apalah, dia balik baca di rumah. Hak yang baca jangan marah hak tak mau baca. Dia tenang tu. Kita bagi clear lah. Tuan-tuan takut duk berkelahi pula. Hak tak mau baca, dia kata Nabi tak buat apa sebagainya, dia nak balik baca di rumah, silakan. Tak ada masalah. Yang nak baca pun tak ada masalah. Jangan duk marah yang nak baca, yang tak mau baca pun jangan kita marah. Ya, masing-masing ada pendapat masing-masing, itu masing-masing buat. Yang tak boleh, yang tak elok dia apa? Yang tak elok kat masjid tak mau baca, balik rumah duk tengok. Dia tengok cerita drama. Jadi kalau balik rumah baca tak apa. Ni balik rumah pun tak baca juga. Tu yang dia pada buat di sini ni. Pasal kita ni jenis apa? Jenis kelaku ni tuan-tuan, balik rumah pakai tak jadi apa. Nah, Azam ni balik nak baca surah Al-Mulk, sampai-sampai bini kata apa? Banjur bang, dia tarik. Bangkit pula, dia tarik dulu. Al-Mulk mana, dia tarik lepas kepada apa habis tuan-tuan. Dalam keadaan begitu tuan-tuan, kita ni tuan-tuan baca. Tak apa, boleh. Tak ada masalah. Walaupun dia bukan dibuat sebagai anjuran umum dah. Tapi cuma kita nak mengambil manfaat. Setelah mana kita ni, kita kata apa? Nak ajak ramai-ramai sama-sama supaya kita tidak terlepas. Itu tuan-tuan. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu pada faedah yang pertama. Maka kita mendapat satu perkara, iaitu faedah yang pertama, kita sama-sama mencari amalan soleh yang akan menemani kita ketika mana kita berada di dalam kuburan nanti. Wallahu taala alam. Mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.